sebelum kita tunggu sekejap kawan-kawan awak ni. Okey, cuma mana yang ada depan laptop tu, tolong buka dokumen tu, dokumen yang copyright tu. So kita terus, saya cakap lepas tu you all terus buat. Jadinya senang lah. Okey, so yang hari ni kita nak tengok yang dekat dalam folder yang copyright sample. Jadinya kita akan gunakan folder, file dalam folder tu yang kita akan replace dengan kita punya produk lah. Sekejap kita tunggu sikit lagi. Okey, so kita mulakan lah Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada semua yang sanggup nak meluangkan masa untuk kita sama-sama isi borang copyright hari ini. Okey, actually saya dah brief dekat dalam group lah tujuan kenapa nak copyrightkan ni. Okey, sebenarnya dia adalah salah satu achievement dalam pembangunan projek lah. Yang bila produk yang kita buat tu ada copyright, so dia ada value added kepada produk kita. Walaupun dalam hati awak kata, alah saya punya ni simple je, tak apa, tak kisahlah simple ke apa ke, tapi itu adalah produk yang awak dah hasilkan 2 semester dah awak menghadap benda tu. Jadinya tak salah kita copyrightkan produk tu supaya ada sesuatu lah yang kita ada sesuatu yang kita boleh capai dengan produk tu. Walaupun awak kata mungkin awak punya tak setanding orang lain, tapi itu adalah hasil yang awak dah buat dah. Okey, Okey, so yang saya sharekan, kalau tengok dekat dalam folder yang copyright sample tu, ada 6 borang. Betul tak? Ada 6, 2, 4, 6, 7. Sorry, 7. Okey, ada 7. Okey, 7 borang tu include yang satu CR form tu, borang yang kosong. Sebab yang tu je file PDF. Okey, so saya bagi yang CR form yang kosong. Okey, so sebenarnya ada 6 borang yang perlu isi, tapi bukanlah 6 borang yang satu borang tu berpuluh muka surat. Kalau awak tengok ada yang sehelai je. Tapi kalau sehelai tu kita tak proceed, jadinya kita tak dapatlah nak capai apa yang kita nak buat ni. Okey, so sama-sama buka dulu borang yang invention disclosure form. Okey, yang tu, kita tengok yang tu dulu. Okey, so start dengan atas ni tak payah apa-apa, tak ada apa nak change sebab semua orang akan pilih copyright. Okey, kenapa copyright? Sebab kalau produk kita adalah yang engineering punya ke, yang tu dia boleh pergi kepada mungkin patent ataupun industrial design. Tapi kalau yang related dengan apps, IT, okey, yang tu semua bawah copyright. Okey, so yang tu memang dah tick kat copyright, so remain. Okey. So, seterusnya bahagian yang bawah. Okey, kat situ ada 2, inventor dan co-inventor. Okey, inventor ni letak nama supervisor. Okey, hari tu ada student yang pernah tanya, kenapa nama supervisor yang pertama? Okey, ceritanya sebab copyright
produk copyright ni kita mohon guna bajet daripada ICC, Innovation Center UTHM. Okay, jadinya yang ICC ni dia bantu pensyarah, maksudnya bantu staff untuk copyrightkan produk. Okay, so tapi since produk tu adalah produk usaha daripada student, okay, dan dibantu oleh pensyarah. Okay, kalau tengok nama inventor ni untuk tujuan filing dan yang bawah ni ada percentage of involvement. Okay, yang ni adalah berapa banyak yang setiap individu dekat dalam produk tu menyumbangkan dalam penghasilan apps tu lah. Okay, so untuk yang ni masukkan nama SV, yang alamat bawa tau ayah. Alamat tu masukkan nama fakulti je. Okay, so nanti borang awak ni boleh buat dalam bahasa Melayu. Yang saya tunjuk contoh di bahasa Inggeris tapi boleh isi dalam bahasa Melayu lah. Okay, so nanti masukkan address, address ni boleh masukkan nama fakulti. So sama juga nama awak yang co-inventor ni awak boleh masukkan nama fakulti je. Jadi sama. Lepas tu ICSV. Okay, ICSV tu tak payah isi pun tak apa. Tu nanti waktu saya minta tanda tangan daripada SV awak, nanti saya minta dia orang isi sekali. Samalah staff metric number semua ni. Okay, so mungkin yang bahagian ni just letak nama SV dengan nombor kontak dia macam tu lah. Okay, so yang co-inventor bahagian yang maklumat tentang diri awak yang tu isikan. So kat bawah ni pun ada tulis inventor, co-inventor adalah student. Okay, so kita tengok kepada nombor 3. Nombor 3 tu adalah title of invention. Okay, walaupun borang bahasa Inggeris, yang ni dia buat dalam bahasa Inggeris, jadinya title of invention tu dalam bahasa Inggeris lah. So kalau punya produk bahasa Melayu, tulis je lah pembangunan aplikasi permainan untuk apa macam tu. So ni nama ni samalah dengan tajuk PSM awak lah. Okay, state the invention. Okay, yang ni boleh pilih daripada satu untuk describe kita punya hasil. Okay, so sebenarnya kalau kita nak letakkan yang ni untuk you all boleh letak a product je. So yang lain ni tak payah tick pun tak apa, letak a product sudah. Okay, so yang kelima boleh remain, memang berkaitan dengan multimedia, ICT dan multimedia. Okay, category of copyright. Okay, category of copyright ni, okay, bagi tahulah kategori apa. Okay, so dekat sini dia kata ada literary work. Okay, so category of copyright ni cerita sikit tentang produknya apa. Macam ni dia dah tulis adalah computer games. Mungkin awak punya adalah interactive apps. Ada yang buat adalah gamification. So letakkan yang macam tu. Okay, dan lepas tu summary of copyright. Yang ni, yang tadi ni kategori ni just letak. Yang ni dia buat dalam bentuk ayat. Kalau tak payah dalam bentuk ayat pun tak apalah. Maksudnya mungkin yang tulis adalah pembangunan gamifikasi macam tu lah. Okay, dan summary of copyright sebenarnya dia adalah sinopsis produk. Jadinya letaklah produk awak tu. Produk ni adalah apa sikit je. Dalam bahasa Melayu pun tak apalah. Okay, yang tu adalah summary of copyright. Jadinya sebenarnya maklumat-maklumat ni ada dah dekat dalam awak punya report PSM tu. So just copy, paste ke dalam form ni. Okay, date and country's name of first publication tu. Okay, so yang ni letak je lah tarikh habis PSM tu. So letak Malaysia, okay, letak tarikh tu. Okay, kalau tengok tadi dah ada atas tu ada summary of copyright. So make it yang dekat summary tu betul-betul yang dia cerita brief. Sikit je. Dalam beberapa ayat je produk ni apa. Okay, so sebab bawah dia ada full description of invention. Okay, so yang ni kalau ada gambar, gambar apps boleh letak sikit. Kalau tak pun macam yang ni dia letak description. Dia bagi tahu dalam ni ada berapa tajuk macam tu. So kalau tengok tak panjang pun dalam satu perenggan juga. So kalau macam tak nak elaborate banyak sangat, tulis produk ni terdiri daripada ada berapa menu ke macam tu.
seperti dalam rajah berikut. Macam tu. So bolehlah letak rajah tu. Okay, so yang commencement date ni pun letak sama dengan tarikh yang tadi tu. Okay, so nombor 11 ni biarkan kosong sebab itu adalah berkaitan dengan trademark. Patent dan trademark sebab kita buat copyright. So yang tu tak perlu. Okay, nombor 12 adalah dia kata state the problem. Okay, apa masalah dengan kenapa awak buat apps tu? Sebab tu saya kata sebenarnya semua dah ada, dah terjawab dah dekat dalam PSM awak tu, just copy je. Masalahnya apa? Solutionnya apa? So letak kalau berkaitan apps tu, apps pembelajaran sains, katalah sebab pelajar ada masalah dalam sains. So solutionnya nak try guna games pula, macam tu lah. Okay, past disclosure tu memang letak no sebab saya rasa tak ada orang yang dah publish dia punya hasil ni lah. Maksudnya produk awak ni, awak tak ada publish kat dalam paper mana-mana lagi, tak ada masuk pertandingan di peringkat kalau ada, katalah hari tu dah masuk pertandingan ke, just tulislah yes dan tulis pertandingan apa, dia tak tahu macam tu je. So kalau ada masuk pertandingan ke, just state nama pertandingan tu. Kalaulah ada paper ke berkaitan ni, masukkanlah dah publish kat mana. So kalau tak ada, tulis no je lah. Okay, macam ni lah. Intended disclosure, maksudnya dah pernah dipertandingkan, so dia letak dekat sini, dia dah pertandingan kat mana. So bila you all punya tak ada, letak no je yang bawah ni. So yang bahagian bawah ni nanti buang. Okay, so nanti yang ni boleh buang. Saya letak merah lah ni. Okay, so okay. So ni nanti boleh buang yang ni. So yang ni nanti letaklah no. So yang ni tak payahlah. Untuk yang by default semua tak buat lagi lah. So letak no je. Okay, list the key commercial benefit. Okay, yang ni goreng lah you all punya invention tu. Produk awak tu apa dia punya kelebihan dia. So letaklah kelebihan dia apa kat sini. So yang ni ada dah dalam report tu, memang everyone dah ada. So tak ada, yang nombor 16 adalah funding. Okay, tak ada, rasanya tak ada siapa yang buat melalui geran. So biarkan je lah, letak ni dah letak none pun. Okay, collaboration pun tak ada collaborate dengan orang luar. Okay, so pun tak ada. Okay, so itu sahaja untuk borang yang ni. So actually dalam borang ni memang kita kopikan apa yang berkaitan dengan produk kita, tapi in a brief je lah, dalam ringkasan je. So itu je, nanti maksudnya yang signature of the applicant tu dengan yang sains-sains TD tu semua nanti saya yang akan bantu hantarkan kepada mereka. Okay, so untuk borang yang pertama ni, ada soalan tak? Okay, katalah soalan tak nak tanya dekat secara live ni. Okay, mungkin boleh letak just dekat chat tu kalau ada apa-apa soalan. So itu berkaitan dengan borang invention disclosure. Doktor? Ya? Nak tanya yang contohnya yang muka surat pertama tadi tu kan? Yang inventor tu semua tu, address semua kita tak payah isi kan? Tulis nama je kan? Nama apa ini terputus pula? Awak punya dengar tak? nama SV? Okay, tak, tadi tak stable sangat internet. Maksudnya apa? Nama SV? Okay, letak nama SV. Nama SB je lah, alamat semua tak payah isi lah kan? Alamat tu letak nama fakulti, lepas tu yang lain tu kosongkan. Nanti SV awak isi lah yang tu. Nanti saya akan serah pada SV. Okay, yang department fakulti pun tak payah isi lah? Tak apa, yang tu biarkan je. Nanti SV awak isi kan. Okay, yang percentage Tata? Yang percentage tu remain ikut yang dekat dalam form je. Dia letak 50-50 kan. Okay. Terima kasih Doktor.
Okay. Okay, so yang baru masuk, kita baru bincang ni borang yang pertama untuk isi. Okay, so nanti tak apa, selepas ni nanti bahagian yang tu dah direkodkan. Kalau tertinggal nanti boleh refer semula pada yang telah direkodkan ni lah. Okay, so seterusnya pada sampel tadi, okay, saya stopkan dulu yang borang ni. Okay, so borang yang seterusnya, yang kedua yang kita nak tengok adalah borang yang statutory declaration. Sekejap, saya sharekan. Okay, kalau tengok borang tu sebenarnya adalah borang yang mana, kejap ni. Okay, borang ni adalah borang yang nanti selepas ni maksudnya dia akan ditandatangan oleh pegawai di ICC di hadapan ni lah Pesuruhjaya Sumpah. Okay, so jadinya okay, untuk borang yang ni, nampak tak yang saya merah-merahkan tu kan? Okay, yang saya merahkan tu sebenarnya jangan ubah apa-apa. Okay, so yang saya merahkan, okay, nama ni Ng Wee Fen, nombor IC, okay. Sebab yang akan pergi angkat sumpah tu adalah pegawai di ICC. So sebab tu lah nama dia dekat situ. Okay, so yang awak kena ubah adalah yang 3.1. Letakkan tajuk PSM awak kat situ. 3.1. Okay, so seterusnya, okay, yang ni lah tarikh. Okay, tarikh ni sama dengan yang tadi dekat borang tadi. Tarikh bila nak letakkan ni. Tarikh ni sebenarnya dia tak ada tarikh tertentu pun. Maksudnya ikutlah yang awak rasa masa tu awak dah habis PSM tu, letak tarikh tu. So dia tak adalah tarikh ni mesti tarikh tertentu. So boleh letak je tarikh selepas habis PSM tu. Okay, so lepas tu the authors of the work are, okay, masukkan nama awak dengan nama SV ni tadi. So, okay, yang tu, okay, sebab tu yang saya merahkan lagi, yang nama Ng Wee Fen ni semua jangan ubah. Nombor IC dia, ni ada nama dia lagi dengan nombor IC semua ni, tak payah ubah. So borang ni itu je. Sebab tu saya kata tak banyak sebenarnya, sikit. Okay, so untuk borang yang ni itu je. Okay, kita tengok borang yang lain pula. Sekejap Okay, borang yang seterusnya yang kita nak tengok adalah attachment ni. Okay, attachment ni sebenarnya dia adalah lampiran kepada borang yang mula-mula tadi, yang H1 tu. Okay, so dalam borang ni masukkan je maklumat-maklumat ni. Maksudnya kat sini dia letak nama seorang je, nama SV. So nanti akan ada dua table lah. Okay, so yang table yang ni untuk SV. Okay, so nanti dekat bawah dia ni akan ada satu lagi table. Okay, saya dah masukkan tu. Okay, so table yang bawah ni masukkan maklumat pelajar pula yang sini. Yang bawah ni sama dengan borang tadi, kan ada dua nama kan yang terlibat dalam copyright ni. So yang atas nama SV, bawah letak nama awak. Okay, so itu je. Ni sebenarnya dia sama dengan yang depan. Dia suruh attach je semua nama author dekat sini. Okay, so itu adalah borang yang ketiga. Okay, so yang keempat. Okay, sekejap saya buka dulu. Okay, yang keempat adalah yang CR form. Okay, CR form ni adalah borang yang untuk borang yang untuk ke
untuk copyright yang ni borang ni maksudnya borang yang bukan dari ICC, ni dari pejabat yang kita nak copyrightkan nanti. Okey, sekejap mana tadi? Sekejap tadi lupa pula ni. From sample. Okey, sekejap. Okey, borang ni adalah borang IP. IP tu adalah intellectual property, harta intelek. Yang mana borang ni lah yang kita nak hantar kepada MyIPO. Ini adalah pejabat yang menguruskan berkaitan dengan harta intelek. Okey, so kalau tengok kat sini, saya buka yang contoh ni. Okey, nanti you all isi pada yang satu lagi borang tu yang kosong. Okey, first kali adalah title of work, ni sama, tajuk PSM letak dekat sini. Okey, yang atas title of work, kalau dia bahasa Inggeris, okey, bawah dia bahasa Melayu. Maksudnya ini sebenarnya kalaulah tajuk projek kita bukan bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. So actually yang bawah ni tak payah letak translation pun tak apa, sebab kita cuma buat kalau tak bahasa Inggeris, bahasa Melayu kan. So letak dekat title of work je, bahagian yang bawah ni kosongkan. Sebab kadang-kadang mungkin ada yang buat apps dalam bahasa Cina ke. So maksudnya, tapi saya rasa tak ada, dalam kes kita tak ada lah. Jadinya isi yang bahagian atas je. Okay, bahagian yang bawah, okay, yang dalam ni kat contoh ni dia tak tick kan. Okay, category of work ni kita buat sama dengan borang yang first tadi, kita letak dekat literary. Okay, yang ni. Okay, date of creation ni pun samalah tadi, date masa bila tarikh yang kita hasilkan. So masukkan. Okay, the work is unpublished. Yang ni nanti klik kat unpublished. Okay, sebab kita tak publish kat mana-mana lagi. Okay, bahagian C adalah berkaitan dengan author. Yang ni masukkan nama SV. Yang ni saya kata biarkan IC ni. Okay, so alamat, ni alamat dah ada ni. Letakkan alamat FPTV. Okay, cuma IC mungkin tak ada, nanti boleh biarkan. Okay, so bahagian yang ada tulis UTHM semua ni, yang ni jangan kacau apa-apa, biarkan je. Okay, dan bahagian section F contact person ni pun biarkan. So maksudnya dalam borang ni yang awak kena ubah adalah bahagian yang muka surat pertama je. Yang muka surat pertama je yang kena ubah, iaitu masukkan tajuk, klik pada category of work, tarikh, lepas tu klik pada, tick pada unpublished dan masukkan nama SV. So dekat form ni, yang kena awak buat yang page 1 je. Okay, so selesai yang ni, kita move pada, okay, kita move kepada form yang lain. Yang date tu abaikan doktor? Yang date tu masukkan yang tadi, borang yang pertama tadi kan ada tarikh yang kita siap projek tu bila. Samakan je semua tarikh tu. Okay. Okay, so seterusnya adalah cover attachment. Okay, cover attachment ni sebenarnya nanti kita nak jadikan dia cover kepada permohonan copyright kita. Okay, so sekejap saya share kan. Okay, kat sini biarkan je semua exhibit A semua tu. Okay, ubah pada typo lah ni. Okay, ubah kepada pada tajuk. Letak tajuk PSM awak kat sini. Title of invention letak yang ni. Principal inventor letak nama SV. Yang ni dia terbalik ni. Okay, so sebenarnya yang ni nama inventor ni nama, okay, nama SV dekat atas. Okay. Okay, so yang ni sama, letak nama principal inventor, nama SV, lepas tu co-inventor, letak nama awak. Okay, fakulti FPTV. Okay, itu je untuk cover attachment ni.
Okay, so last form. Okay, last form ni yang actually yang ini, okay, ni saya tunjukkan dia punya contoh user manual. Okay, yang ni tak terhad kepada cara yang dicontohkan kat sini. Kejap Okay, yang ni dia buat simple user manual. Dia kata okay, simple user manual, you all kan sebenarnya dah user manual. Macam saya kata user manual dalam bahasa Melayu pun tak apa. Yang ni dia dah buat bahasa Inggeris. Okay, so ini dia buat user manual. Actually contoh ni panjang sangat, 8 muka dia buat. Tapi sebab dia tak nak ubah, inilah user manual yang dia include dekat dalam PSM dia. So tak apa, kalau memang dah ada user manual yang awak letakkan pada lampiran, ambil je yang tu. Kalau dah buat, okay, kalau tak buat sebenarnya okay, yang ni dia buat sampai 8 muka banyak. Okay, mungkin dia dah ambil terus yang dia lampirkan pada PSM dia lah, report PSM. Okay, sebab kalau saya tunjukkan contoh-contoh yang lain, sekejap ada contoh-contoh yang lain, saya buka sekejap. Sebenarnya tak perlu sampai 8 muka. Ada yang hantar 1 muka pun dah boleh. As long as dia describe lah projek dia tu. Okay, saya buka contoh lain. Sekejap Okay, ni sebab banyak sangat 8 muka. Okay, so cuba kita tengok kalau ada yang tak. Okay, yang ni. Okay, yang ni 4 muka je. So dia letak je yang ni, gambar dia. Gambar produk dia letak besar ni. Okay, lepas tu belakangnya dia letak besar lah terus dia tunjukkan. Okay, so yang ni 4 muka je. So ada yang buat dia compress semua ni, dia susun kecil jadi 1 muka. Okay, so part yang ni tak ada limitasi pages berapa dan tak ada kata berapa minimum yang diperlukan. So you all boleh create dia dalam bentuk teks macam karangan ke, ataupun boleh jadikan dia dalam poster. So tak semestinya poster tu mesti cantik macam ini. Okay, just lampiran yang ni boleh dalam bentuk macam mana you all include dekat dalam PSM tu. Dalam PSM kan dalam bab yang keempat kan. So dekat dalam tu kan ada masukkan awak punya reka bentuk produk ke. Okay, so yang tu boleh copy je, simplified jadikan dalam simplified dalam beberapa pages macam ni, atau kalau awak nak compress jadi 1 pages pun tak apa. Sebab tu saya kata part yang ni dia tak terhad kepada macam mana nak present. Ada orang buat dalam poster, ada orang buat dalam bentuk macam karangan. So tak apa. Okay, so yang ni je lah yang membezakan antara setiap produk yang tadi. Yang lain semua tu memang include itulah formnya. Okay, cuma kita punya attachment yang kita punya produk manual ni je yang lain daripada borang-borang tadi lah. Okay, so kita tengok yang lain. Saya ambil contoh yang lain lah. Sekejap Okay, yang ni nak tunjukkan kalau 2 muka tu macam mana. Okay, yang ni dia buat macam ni je. Sekejap saya stop sharing yang ni. Saya tunjukkan contoh, satu lagi contoh.
Doktor ni nak tanya. Okey. Tarina hantar ni bila? Itu saya cakap kat grup tu bila? Kejap saya check. Saya lupa rasa. 5 hari bulan. 5 hari bulan 10. 5 kan? Okey. Okey, so tak banyak kan? Betul tak saya cakap tak banyak sebenarnya? Ke banyak? Okay, actually yang macam awak nampak banyak tu sebab form ni banyak. Tapi kalau kita tengok tadi, ada beberapa dah yang sebenarnya dia tak sekejap je nak isi tu. Kan saya tunjuk ada berapa kolom, berapa bahagian je yang perlu diisi. Jadinya kita nampak banyak tu sebab dia punya form tu sampai 6 form. So sebenarnya tak sampai pun 6 tu taklah kita kena isi penuh. So nampak banyak tu sebab formnya banyak. Okay, so saya tunjukkan satu lagi ni. Doktor, 5 hari bulan tu 12 malam Boleh. Doktor nak tanya. Exportkan semua file tadi jadi PDF, masukkan dalam satu dokumen dekat nama nama SV, lepas tu awak buat okay, nanti dah siap semua. Buat satu folder dekat dalam folder SV awak tu, letak nama awak dan masukkan semua file-file tu. Tak payah compile semua. Maksudnya file tu berasingan macam mana yang saya letak dalam folder tu pun dah okey lah. Kalau PDF kan doktor? PDF ke doktor? Ya? Kena PDF kan ke? Tak payah PDF kan pun tak apa. Alright. Okay, so tengok tak yang tengok yang saya share ni. Okay, yang saya share ni 2 muka je. So product description dia letak je dia punya interface. So yang ni pun boleh untuk attachment tu. So terpulang mana yang awak ada dah. Tu yang saya cakap, part yang ni ada orang dia buat sampai berbelas muka pun ada yang pernah buat. Okay, tapi yang ni ni paling simple. 2 muka je dia letak. Dan 2 muka tu memang betul-betul dia screenshot kan. Screenshot produk dia. So jadinya ini je lah part yang macam ada kena letak effort sikit lah nak susun ni. Tapi yang ni dia susun je lah dalam 2 muka ni. Okey doktor, kiranya letak gambar saja pun boleh lah. Yang ni dia letak betul-betul interface je. So yang saya tunjuk contoh ni adalah produk-produk yang dah dihantar untuk copyright. Yang dalam folder contoh tu memang yang ada dapat copyright. Yang ini dalam proses. Maksudnya diorang dah submit lah benda-benda ni. Okay, so actually dah ikutkan dah habis dah yang saya nak terangkan. Ada tak apa-apa soalan selain yang kau nak tanya tu lah. Maksudnya sebenarnya kenapa nak suruh hantar 5 hari bulan tu sebab nanti saya nak uruskan nak hantar pada SV awak untuk dia semak dan lepas tu saya nak hantar kepada Timbalan Dekan Penyelidikan lah untuk satu lagi ruang yang untuk ditandatangani tu. Okay, so ada apa-apa soalan tak? Okay, so sebenarnya itu je untuk yang nak isi borang tu. Sebenarnya tak banyak, so yang ni saya dah record, nanti saya share kan link untuk yang saya record hari ni. Okay, so nanti waktu nak isi kalau tak faham tu you boleh refer dekat situ. Okay, so ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Puan nak tanya? Tak ada. Okay. Tadi Puan cakap kalau report kita dalam bahasa Melayu, maksudnya borang tu kita boleh buat dalam bahasa Melayu juga kan? Betul, semua tu boleh buat dalam bahasa Melayu. Semua borang kamu dia kata yang tadi boleh isi dalam bahasa Melayu je sebab memang semua buat dalam bahasa Melayu saya rasa. Jadinya tapi in case kalau report dalam bahasa Melayu tapi borang tu dalam bahasa Inggeris boleh? Boleh. Cuma tadi nak memudahkan awak lah kalau katalah tiba-tiba borang ni awak nak isi dalam bahasa Inggeris, nanti ada part yang awak nak kena translate kan daripada tu. So kalau tak nak, isi je bahasa Melayu. Tapi terpulang lah. Nak isi bahasa Melayu. Terima kasih.
Okay. Okay, so tu je. Terima kasih semua. Jadinya tolong isikan sikit je tu, tak banyak. Okay, so sebenarnya tujuan dia yang saya kata tu lah, untuk bagi kredit dekat you all, at least dekat dalam you all punya resume tu ada something yang lain. Sebab kalau ikut daripada hari tu ada perbincangan dengan kita punya penasihat industri. Penasihat industri kita daripada saya lupa nama company tu. Okay, so apa yang disampaikan adalah projek PSM tu sebenarnya salah satu benchmark yang company tengok untuk salah satu maksudnya kriteria lah yang membolehkan awak diambil bekerja. Dia kata sebab itulah yang paling latest sebelum you all grad, you all buat PSM. Jadinya dia akan tengok yang tu. Jadinya apa yang kita boleh buat dengan nak bagi value added pada PSM awak tu, selain everyone memang yang dah grad dah siap PSM. Okay, so tapi apa yang kita boleh bagi value added? Salah satunya adalah copyright ni. Maksudnya dekat dalam CV atau pada resume awak tu boleh kata, bolehlah stated kat situ yang produk awak dah copyright, nanti dapat file, nombor file dia, selepas selesai proses copyright nanti awak akan dapat nombor file. Walaupun dia adalah nombor dan berserta surat yang mengatakan produk ini telah di copyright dengan nama awak semua tu, tapi maksudnya ada value lah dekat produk tu. Okay, cara yang lain adalah kenapa hari tu pensyarahan suruh hantar technical report. So maksudnya technical report tu, kalau technical report tu yang baik, maksudnya nanti pensyarah awak akan bantu untuk masukkan dalam sama ada book of chapter ataupun dekat dalam proceeding. Maksudnya awak punya technical report tu diterbitkan dan boleh diakses oleh orang lain. Itu pun salah satu value added kepada projek awak tu. So jadinya part yang untuk submit ke technical report semua tu itu nanti SB yang akan uruskan lah. So yang copyright ni saya bantu. Jadinya kita harap maksudnya tak ada masalah di peringkat universiti, sebab selama ni pun saya memang hantar produk saya untuk copyright. So jadinya untuk kali ni kita try untuk, sebenarnya yang paling senang adalah yang MK ni. Sebab yang kita punya kawan-kawan lain yang dekat yang ambil engineering ke semua, sepatutnya dia orang kena pattern kan. Tapi bila pattern tu take time, maksudnya prosesnya panjang. Jadinya yang paling simple adalah copyright. Dan apps memang kita tak boleh pattern kan, dan kita boleh copyright kan. So jadinya itulah tujuan dia. Okay, so sekali lagi terima kasih semua. Tu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Terima kasih. Terima kasih doktor. Okey, sama. Terima kasih semua. Doktor. Ya ini. Ni apa ni? Saya dah siap isi, cuma yang ni kan bahagian nama ni, nama saya sendiri kan ada borang attachment list of name tu. Masuk juga dekat bahagian bawah. Alamat tu letak alamat saya sendiri ke fakulti macam alamat SB tu? Letak fakulti je senang. So alamat Johor tu lah ni semua. Lepas tu email tak kisah kan saya guna email you pun kan? Boleh. Okey, terima kasih doktor. Okey, sama.